pun ramai-ramai guru tu sebut antara bahasa yang cukup senang untuk faham bab ni, lalu tu lah, bahasa lalu tu kan. Just lalu kan. Sehari kita lapar, minum air. Minum apa? Teh. Makan roti canai. Roti canai kenyang. Makan roti canai kenyang. Pasal apa kata roti canai tu? Makan roti canai kenyang, kenyang buh kat roti canai tu. Pasal apa? Lalu. Ambil bahasa lalu tu. Ambil bahasa lalu tu. Lalu tu lah dia panggil majlis akli. Mahdi buat Jabatan Pinang. Pasal apa? Lalu kot dia. Kerajaan Malaysia bagi BRIM. Lalu kot dia. Bos bagi gaji. Allah yang bagi sebenarnya. Tapi lalu kot dia. Bos bagi. Bos bagi. Ambil bahasa lalu tuan-tuan. Tuan-tuan nak guna bahasa lain, tuan-tuan punya pasal. Tapi saya nak ajarkan tuan-tuan bahasa lalu. Kita buka lampu. Lalu kot lampu. Terang. Buka lampu. Allah kita. Keedah saya ngaji tuan-tuan, antara guru yang ajar bahasa yang cukup pada saya, dia begitu mudah, senang faham, dan nisbah kasab tu memang bahasa itu kita pakai, kita cakap harian macam tu. Bila bahasa lalu tu, terus ingat ke Allah Ta'ala, Allah pembuat semua. Matahari terbit, terang. Pasal apa lagi terang? Pasal apa terang tu ke matahari? Lalu kot matahari. Lalu kot matahari. Lalu, bahasa lalu. Panas, kemarau, mati habis pokok. Apa lagi mati? Kemarau. Lalu kot kemarau, lalu kot kering, lalu kot matahari, lalu pembuat semua siapa? Allah. Faham macam tu, maksudnya kita dah faham majaz akli saya sebut. Jadi yang tu yang istilahnya isnadu syai'in li ghairi man huwalah. Kita menyandarkan sesuatu, menyandarkan perbuatan, kita bicara ni menyandarkan perbuatan di atas faktor kasab, atas faktor usaha, sandarkan kat kita keliling ni semua apa saja bab, sandarkan perbuatan tu kepada siapa pembuat, dan rasakan lalu itu, dan rasakan dengan berakidah pembuat sebenarnya adalah Allah. Itu dipanggil majaz akli. Kalau ngaji tuan-tuan mengaji bahasa Arab, tuan-tuan jumpa dulu dalam ilmu balaghah, dalam bab majaz, dia satu hal bab balaghah tu. Tapi saya nak ajar bahasa tu dan istilah tu pasal apa? Dan nak sedarkan bahasa lalu tu, supaya kita boleh rasa ke Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal kita bicara berakidah. Yang itulah yang membezakan Ramasami Acong dengan kita. Buah pi Ramasami Acong tu kan. Kita buah baja, pokok subuh. Kita pun kata, oi pokok baja ni bagus ya. Kita cakap itu. Ramasami pun kata cakap itu. Ini bagus, baja bagus punya. Cina pun cakap itu, Acong pun cakap itu. Ini baja, wah tak ada orang komplain punya. Best punya, bukan ni punya. Tahap gold punya. Gold punya best, like. Bohong itu. Cina cakap itu. India cakap itu. Bohong lah, orang kafir cakap itu, orang Islam cakap itu. Cakap sama, tapi sebenarnya orang Islam tak boleh sama punya. Pasal apa tak boleh sama? Pasal kita ada akidah. Apa akidah? Gunakan istilah majaz akli lalu. Allah Ta'ala yang bagi subuh, lalu kot baja. Ini Cina Islam yang cakap. Macam mana pun kalau tak cakap macam tu pun, dari segi tak cakap, tak ada masalah, tak cakap. Tapi akidah kita betul. Kita dah bicara ni akidah ni. Akidah ni. Cuma macam mana nak orang kata terus connection, terus. Bubuh baja. Bagus baja ni. Lalu kot baja. Allah ni semua. Macam mana? Yalah, kalau tuan-tuan nak guna sabab, cuma dia slow. Kalau saya kata saya slow. Dia macam nak sebut apa sagi bubuh lain ni payah agak. Buh pi Selcom, sini Selcom laju tak? Internet. Streaming laju. Tanya streaming pula dah. Saya nak kata lambat tak lambat tu, buffering tu. Ni sabab ya. Bubuh baja ni sabab dia buffering tu. Sabab gigah taklah, lambat tu. Baja ni sabab, ubat ni sabab. Pula tu bila tanya baru dia gigi sabab tu. Pasal apa sihat? Ubat. Ubat kau pergi sembuh dah, ubat ni sabab. Nampak dia baru gigi kau taklah. Kalau lalu tu, buka lampu terang, lampu. Lalu lampu. Allah ni terang. Cuba buka lampu terang. Terang tu. Lampu terang. Lampu ke bagi terang? Allah ni terang. Lalu kat lampu.
Buka kipas, sejuk. Allah bagi sejuk. Lalu ikut kipas. Lalu ikut aircon. Maka ubat sihat. Allah bagi sihat. Lalu ikut ubat. Makan nasi lemak lagi, pedas. Oh taklah lagi pedas. Lalu ikut jabat. Minum air, hilang pedas. Air hilang pedas. Lalu ikut air. Allah bagi hilang pedas. Cuma tu lah, kita nak bagi dapat berasa ke Allah Ta'ala, tuan-tuan. Saya tak kata tuan-tuan, kat saya pun slow. Tengok time lah. Time lepas ngajar macam ni, Rifana, best kau. Lepas ngaji, sedap. Naik kereta pun, kita sampai pasal apa? Naik kereta. Kereta, lalu kot kereta. Allah bagi sampai. Best. Tambah kita perhatian. Dan dengar tuan-tuan, faham mak ni? Kita sepanjang hidup kita, sepatutnya itulah perjalanan akidah kita dan kita punya amalan hati kita. Sekali lagi tu, bercakap akidah ni sepanjang hayat tu. Macam tu. Yang siapa-siapa memang dapat laksana macam mana kita duk sebut ni. Saya duduk bicara kasap yang ni. Yang kata, kita memang bahasakan usaha tu kepada apa sekeliling kita. Tapi akidah tu mestilah, istilahnya kalau saya nak guna bahasa ni, cuma yang tu lalu je. Pembuat sebenarnya semua Allah. Allah bagi lalu. Lalu kot siapa? Nisbahkanlah, bangsakanlah perbuatan tu pada dia. Tapi rasakan semuanya adalah hak Allah. Hak Allah. Jadi nisbah apa saya sebut ialah, kita ngaji akidah ni nak betul tu. Nak betul tu. Dan di situlah tak betul. Bila tak betul, dengan apa kita belajar bab wadaniyah ni? Inilah namanya tak tauhidkan af'al Allah Ta'ala. Kalau nisbah dosa, kalau bincang bab dosa tuan, itulah dosa akidah yang selalu sangat kita cuai. Bila kita tak ngaji elok, kita tak rasa dosa pun. Padahal itulah dosa harian yang kita buat. Memang kita tak minum arak, bagus. Memang tak minum judi, memang tak ada buat benda-benda maksiat gitu. Memang nak sokong UMNO, aku tak sokong UMNO lama lah. Memang tak sokong lah, kita tak sokong maksiat. Tapi yang bawa maksiat, kita siapa? Apa saja yang berlaku keliling kita, kita tak pergi ke Allah Ta'ala, tapi kita ke makhluk. Turun hujan, nanti pun kita dah out dah. Hujan turun sejuk sikit. Itu baru Alhamdulillah. Macam mana pun Alhamdulillah pun, syok tak mana? Ya. Syok tak mana? Alhamdulillah hujan turun. Syok tak mana? Tong tak sejuk. Syok tak sejuk. Kita Alhamdulillah tu perkataan untuk syukur. Dia bukan syukur sejuk tu lah. Dia syukur yang memberi sejuk. Kita selalu syukur nikmat. Kalau ikut syukur ni bukan syukur nikmat. Betul-betul kita belajar akidah ni, syukur bukan syukur nikmat. Syukur adalah kepada mun'im, yang memberi nikmat. Kita selalu kat kita apa? Syukur nikmat saja. Dapat duit macam mana? Alhamdulillah. Seronok tak mana? Seronok duit. Makan kenyang. Alhamdulillah. Macam mana? Seronok apa? Seronok kenyang. Sedap buah. Seronok tak mana? Tak puas tu. Buka sejuk, selesa duduk surau ni. Tak mana? Syok. Alhamdulillah. Syok tak mana tu? Tak sejuk, tak selesa tu. Berasa tak kawan tak? Jangan tipu. Jangan elok. Sekarang dah boleh rasa. Pergi. Lalu kot aircon. Lalu kot tenang. Lalu kot ubat. Saya nak guna bahasa lalu. Tuan-tuan nak guna. Sabab sejuk aircon. Slow dia buffering. Lalu. Kalau saya perkataan tu cukup cepat. Cukup lalu. Naik kereta sampai. Allah lagi sampai. Lalu kot kereta. Lalu kot kereta. Minyak. Isi minyak penuh. Yang menyebabkan sampai ada minyak apa? Allah lagi. Lalu kot minyak. Lalu. Saya bahasa lalu tu cukup best. Saya ngaji pun Tok Guru sebut tu. Tok Guru saya yang sebut tu, almarhum Tok Guru Patih tu lah. Memang dia sebut bahasa lalu. Cukup. Saya suka syok dia ajar tu. Kalau dia ajar kita buat lalu tu, kita pun syok. Selarikan dia bahasa tu. Best. Memang dia sebut lalu tu kena. Lalu. Satu, apa nak sebut tu ialah, jadi kalau kita tak rasakan kata lalu tu, bahkan dia berhenti takat apa yang kita lihat, kita tak rasakan bahawasanya Allah yang beri, cuma hak tu lalu kita tak berasa yang pemberi tu. Yang tu yang kalau belajar bab tauhid ni, maksudnya kita ada masalah lah bab af'al. Kita tak kata ada Tuhan dua, tapi kita kata ada dua perbuatan. Pembuat perbuatan tu dua. Allah satu untuk ubat tu. Ada ubat sihat.
Ha, akidah salah lah tu. Istilahnya syirik tu. Syirik akidah tu. Akidah mana? Ba'afa'al. Ha, buka lampu, lampu terang. Lampu terang. Tak ada lampu ni, gelap lah kita. Ha, tak ada lampu, tambah macam tu. Tambah duk intikad. Tak ada lampu ni, gelap lah kita. Tak ada berim ni, tak tahulah aku. Oh, dapat RM660 macam RM65,000. Ui, tak ada berim ni, mampus lah kita. Susah lah kita. Allah. Oh, tambah intikad gitu. Nak cerita apa ni? Nak cerita tentang duk intikad tu. Duk intikad tu. Jadi yang tu yang kita nak betulkan tu. Jadi asal kita bicara baru cerita usaha tu. Jadi cuma dibangsakan kat kita ni tak kala kita bekerja tu usaha dan ikhtiar. Ni sebab usaha, jadi sebut lalu tu istilahnya usaha. Dan nisbah kat kita yang ada akal ni, kita rasakan tu ikhtiar kita, betul? Tuan-tuan yang masih stay ni macam mana? Ikhtiar tak? Oh, ikhtiar? Kita rasa ikhtiar tu kat kita. Kat kita, dibangsakan ikhtiar tu. Ikhtiar kita. Ikhtiar kita. Lalu kat kita. Sekali lagi. Lalu kat kita ikhtiar itu. Pembuat siapa? Allah. Baru betul yang kita. Jadi usaha tu lalu kat kita. Ikhtiar tu pun Allah Ta'ala lagi lalu kat kita. Pembuat usaha dan ikhtiar tu Allah. Itu. Panjang memang disebut tu. Memang pengarang ni nak syarah tu. Syarah siap lah. Pasal yang tu kadang baca kitab, dia ragam kitab. Tapi syarah akidah tu siap-siap. Lalu. Jadi usaha tu lalu kat kita. Ikhtiar tu pun lalu kat kita. Kita pun rasakan ikhtiar itu. Yang pembuat sebenarnya ialah Allah. Rasakan tu. Jadi kat kita dibangsakan usaha dan ikhtiar kita padanya. Okey, sama sikit je dia keyword dia. Walaupun dibangsakan usaha dan ikhtiar tu pada kita, pada usaha kita, serta tiada memberi bekas. Tak memberi bekas. Oh, buka aircon sejuk. Aircon menyejuk kan? Tak beri bekas. Itu macam mana nak relate dengan kita? Lalu ikut aircon. Yang memberi bekas menyejuk siapa? Allah. Kereta, memang naik kereta. Naik kereta bawa sampai. Memanglah usaha ikhtiar tu nisbahkan ke situ. Usaha ikhtiar kita pun dia buat ikhtiar naik kereta. Alatnya lalu kot kereta. Tak beri bekas kereta nak nyampai. Yang bagi bekas siapa? Allah. Makan sedap. Oh, kenyang. Kenyang. Makan kenyang. 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 Bahasakan kenyang tu ke makanan, ke apa, ke minuman, hilang dahaga, sedap, sihat. Siapa lagi sihat? Allah. Usaha ikhtiar memang dibahasakan situ. Apa nak sebut ni? Keyword dia, tak memberi bekas. Tak beri bekas. Bubuh baja, tak beri bekas. Tak beri bekas. Kita tak beri bekas ni tak mana? Tak akidah ni, tak akidah ni. Janganlah tak beri bekas tu bawa ke dalam acting. Bubuh baja, tak beri bekas, tak payah beli baja. Tak beri bekas. Tu bodoh. Pasal disuruh ikhtiar, disuruh buat sabab. Cause effect, you must do that. Macam mana tuan-tuan tak nak lagi ngantuk? Tuan-tuan tak nak macam ni. Allah tak nak lagi ngantuk. Sepak lagi tu. Salah, bodoh. Janganlah buat acting bodoh. Tu ditaklif usaha ikhtiar. Tu saya kata tadi, suruh gerak depan. Saya nak pegang tu. Bila tuan-tuan tak buat tu, tuan-tuan menyalahkan orang Ta'ala tu jadi jabariah tu. Nak buat macam mana ngantuk? Allah tak lagi ngantuk. Tuan-tuan telah menafikan ikhtiar kat tuan-tuan. Tak buat usaha ikhtiar pun nak buat. Tuan-tuan menyalahkan Allah Ta'ala. Tu Jabariah. Tu Jabariah tu. Jabariah dia bukan tak betul akidah, tapi dia menyalahkan Allah Ta'ala di atas apa yang berlaku kat dia. Pasal apa miskin? Allah Ta'ala miskin dengan aku buat macam ni. Tu salah tu. Pasal usaha ikhtiar ke kita tau. Aku miskin. Allah Ta'ala miskin lalu kita. Macam mana pun panjang nanti ada jumpa ni, beradab lah. Cakap. Nisbah Allah memang, kalau kita bicara ni, usaha ikhtiar, lalu kok kita, tapi tiada memberi bekas padanya. Bagi ayat tu habis sikit. Maksud tak beri bekas tu apa dia? Yakni tiada boleh mengada dan meniada. Tiada boleh mengada dan meniada. Contoh mengada meniada macam mana? Seperti kita bergerak tangan atau berdiam tangan, maka Allah Ta'ala lah yang menjadikan gerak diam itu. Nisbah buat gerak diam siapa? Allah. Hanya dibangsakan bagi kita tak kala itu
usaha dan ikhtiar saja. Tu saya gunakan bahasa ni. Usaha ikhtiar, saya sebut apa ni? Lalu. Okay. Memang kita guna bahasa ikhtiar, kita dah lama dah guna bahasa usaha ikhtiar ni. Tapi bila berakidah, kita terlupa bahasa usaha ikhtiar tu, kita berasa ke Allah Ta'ala pasal kita belajar tu dengan ilmu, tapi kita tak menjiwai dia. Dan di sebuah bahasa, kita tak hayati bahasa saya sebut Manhaj Mursal tu. Manhaj Mursal tu tuan-tuan nak telan tu kok payah Manhaj Mursal lagi. Manhaj Akli, tuan-tuan nak faham Manhaj Akli tu kok payah sikit. Tuan-tuan ambil bahasa lalu tu dah. Ambil bahasa lalu. Kaedah kita dengan apa kita duk belajar ni, yang nak kata kita ada usaha ikhtiar, dibahasakan usaha ikhtiar kat kita, tapi usaha ikhtiar tu tak beri bekas. Allah lah buat sesuatu guna dengan bahasa lalu, hilang semua kan. Ya. Tapi kalau kita tanya dari situ soalan lagi tu, usaha ikhtiar tu, kita tentang dari usaha ikhtiar kita tu tadi. Main mana? Kalau kata usaha ikhtiar tu, ya. Allah tak beri bekas di sisi Allah tu tak ada soal. Ya. Tapi soalan ni usaha ikhtiar tadi tu. Usaha ikhtiar kita ada, kita mampu untuk usaha ikhtiar tadi tu. Kita mampu. Kalau kata gerak Ya. itu, Ya. usaha kita. Ya. Usaha tu ada kita punya atau Allah punya? Tu disebah punya tu. Punya tu siapa? Yalah, kalau itu je maknanya tak ada. Kita ni Jabariyah juga lah jatuh. Tak. Hak tu yang bagi betul tu. Jabariyah ni dia sampai menafi langsung. Pula tu dia tak meletakkan usaha tu ke dia. Kalau kita katakan Jabariyah tu menafikan langsung. Tapi Ya. kalau kita mengiktikkan tadi usaha dia tu kita ada pula kuasa. Yang tu yang kena faham je ni. Pasal kat kita dibahasa. Satu, dibahasakan usaha ikhtiar tu. Dan ditaklif. Itu yang bahasa mudahnya. Lapar buat apa? Pergi makan. Gelap buat apa? Buka lampu. Mana suih? Tekanlah. Kan ditaklif tu. Jabariyah macam mana? Tekan, nanti menyala tu. Tu bangang. Nampak? Yang tu bangang tu. Yang tu salah tu. Yang tu yang jadi Jabariyah. Boleh? Nak faham tak mana konteks Jabariyah tu? Tanya situ tak? Betul? Saya yang maksud. Okey. Bila kita meletakkan usaha ikhtiar tu. Okey. Adakah usaha ikhtiar tu hak mutlak kita ataupun itu je saya nak faham? Kalau pandang pada hak mutlak, memang tiada siapa melainkan semua hak Allah. Kalau yang itu berlaku, Okey. kita pun ada Jabariyah juga. Ya, disebah meyakinkan tiada apa-apa pun sesuatu kat kita. Realitinya, hakikatnya. Dari segi sudut akidah di situ adalah kita adalah Jabariyah. Ya. Kalau tanya soalan itu, ya. Di situ kita Jabariyah. Kalau saya jadi contoh. Okey. Saya tak nak begitu tekan lampu. Okey. Usaha ikhtiar atau tidak begitu? Usaha ikhtiar ataupun tidak tu, tak usaha tu. Tak usaha. Ha. Maknanya kalau saya pergi tekan lampu. Okey. Usaha ikhtiar tu saya. Ya. Ustaz pula pandang tangan mana? Pandang macam mana tu maksudnya tak nak tahu ni. Pergi tekan lampu. Okey. Tekan lampu dikatakan usaha ikhtiar. Okey. Tapi dia sebut Tak beri bekas. memberi bekas tu maksudnya bila saya pergi tekan tadi. Bukan dengan kita tekan tu tutup akaun tutup tu. Okey, lepas tu Jadi kita nak letak dalam mana usaha ikhtiar tu? usaha ikhtiar tu dari si proses sebab cause effect tu lah. Itu yang saya kata lapar buat apa? Makan lah. Kan itu di sebuah bahasa dan taklif. Tak reti buat apa? Ngaji. Gelap, buka lampu. Nak telefon, tekan lah. Yang tu usaha ikhtiar tu. Telefon, boleh telefon, call macam mana? Lalu kau telefon. Allah bagi call. Yang tu yang tak dapat tu kat kita tu. Okey. Boleh. Yang tu dah Okey, dah selesai. Okey. Jadi tanya fokus tu. kita Okey. yang bergantung tadi tu bila kita meletakkan usaha ikhtiar tadi. Seolah-olah dia ada kuasa atas kita. Tu bahasa ada kuasa tu lah. Dia bukan bahasa ada kuasa tau tu yang. Maksudnya Okey. dia terasing lah. Dia ada bila kita sebut tadi tu usaha ikhtiar tu seolah-olah saya dah faham betul tu. Tapi sengaja saya nak faham tadi tu, nak bagi faham betul. Usaha tang kat kita ada istilah kuasa, ada macam satu efek kat kita lah.
Ya. Itu yang dari segi pelaksanaan dan istilahnya cause effect, kalau guna orang putih, di atas kasab, usaha ikhtiar ni, kasab dan ikhtiar dengan kaedah syar'i kita, kita tu yang kata ditaklif, disuruh, dan kita sebenarnya nisbah kita berasa perbuatan itu. Berasa itulah yang ditaklif. Kalau bahasa taklif, tu taklif, dan sebenarnya pengasingan perbuatan itu dari sisi sudut, memang sebenarnya kat kita ada bahasa perbuatan tu ada, dan perbuatan tu sebenarnya memang hasil kat kita, tapi kita nak rasakan bahawasanya yang membuat itu hakikatnya adalah Allah Ta'ala. Tu yang kita bicara ni. Dan bila mengiktikad orang itu, taklah bermakna kat kita ni dinafikan perbuatan dan merasakan perbuatan tu tak dirasakan. Betul kan? Nak cakap tu. Kalau kita merasakan perbuatan kita, tak ada ni. Tu je lah, bukan tu yang maksud saya berasa tu. Kita mesti realize kan yang kata kita ni ada taklif. Saya kata, lapar awak apa? Tuan-tuan tak rasa ke pergi makan nasi, pergi cari cedok periuk, apa seumpama tu lah, tak rasa? Tekan switch tak rasa. Itu bahasa rasa tu. Maksudnya nisbah perasaan rasa, nisbah taklif, kita ditaklif kan tu. Yang kalau nisbah Allah Ta'ala dia nak bagi hidayah kat kita, nisbah perutusan Rasul, ambil ke situ mudah, dia hantar Rasul tak? Rasul tu memang Rasul ke? Rasul lah. Pesan Rasul tu dia sampai lah. Nisbah cause effect, dia buat apa sepatutnya. Tu yang bahasa usaha ke dia tu, perbuatan dia yang hakikat bagi hidayat tu. Okey, macam mana pun dia buat kerja tak, dia jumpa orang. Kalau nisbah dia cakap, kalau kata aku ajak kaum aku, dia bahasa aku ajak kaum aku tu, bahasa tu perbuatan dia, bahasa ke dia. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara, aku ajak kaum aku siang malam untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi dia itulah bahasa ikhtiar dan nisbah berasa ke diri tu, dia sedar diri dia siapa dalam masa yang sama. Tu yang nak berakidah ni, rasakan lalu kat dia, Allah yang bagi semua, selesai. Satu, dia ada dua perkara tu yang kena faham tu, tentang nisbah semua ketentuan Allah Ta'ala kat kita, taklif usaha kita. Jadi kita duk bicara tu tentang taklif tu. Dan taklif tu cuma kita macam ni, taklif memang kita duk buat dah taklif ni, cuma kita selalu lupa bahawasanya tak beri bekas tu. Hak tu lah selalunya. Itu yang kalau dengan saya sebut ni, bahasa nak ajar tu majang akli. Kalau tak ambil bahasa tu, saya duk ngaji, saya sebut lah tadi, bahasa saya sedap, lalu tu menghilangkan kita punya rasa ke kita, menghilangkan rasa memberi bekas, bahkan terus ke Allah Ta'ala. Itu kot. Kerana ada muskil tu dia kena bagi selesai tak? Saya tak, dia tak sampai maksud belajar. Okey. Memang saya nak baca pun nak berhenti situ. Macam mana pun ke depan ni memang dia nak bicara usaha ikhtiar, cuma dia akan lagi detail lah apa usaha tu, apa ikhtiar tu dengan tarif. Halus tak ada. Kitab kecil kan, tapi dia paku halus ya. Lagi halus ya. Jadi kita jumpa paku halus tu lah. Jadi pastikan spek tuan-tuan, spek bagus ya. Mata tuan-tuan tak tajam kalau susah sikit lah. Sikit nak guna bahasa dah dengan paku, saya gunalah kiasan itu, metafora macam tu. Metafora. InsyaAllah kita jumpa nanti. Gerak dia. Maka makna usaha itu, usaha tu dia nak syarah. Jadi apa kita belajar pagi ni kalau ikut adalah memahamkan tauhid af'al tu. Prinsipnya qada' tu asalnya wahdaniyah, perbuatan Allah Ta'ala buat semua. Kat kita taklif usaha ikhtiar. Jadi pentaklifan tu ada, dan bahasa perbuatan tu memang dinisbah ke kita. Cuma realize kan bahawasanya kat kita ni dah selalu fa'il hakiki, pembuat sebenarnya ialah Allah. Apa yang ada sekeliling ni tak memberi bekas. Macam mana pun jangan ditinggalkan usaha ikhtiar di atas i'tikad itu. Lapar tak payah makan, Allah yang bagi kenyang. Yang tu tak makan tu gagah tak, dia lagi teruk macam ni, tak payah pergi masjid,
tak payah pergi masjid, tak pergi majlis ilmu, tak apa, Allah pergi pandai. Kalau pergi masjid pun Allah Ta'ala tak pergi pandai, tak pandai juga. Tu jadi banggang tu. Tu yang jadi salah akidah. Tambah pula macam ni, alah tak sembahyang pun, tak beriman pun, tak apa, akidah salah pun, kalau Allah Ta'ala nak pergi masuk syurga juga. Nampak? Dia boleh jadi celaka sebenarnya tu bila ngaji tak betul. Tu yang jadi siapa-siapa faham akidah salah, dia akan jadi gitu. Tu yang jadi, kalau istilahnya murjiah tu, beriman tak, pasik semayang, dosa tak taubat, macam mana? Kalau Allah Ta'ala nak orang syurga, kalau tak ada amal apa pun, dia nak masuk juga. Celaka yang macam syurga bapak dia punya. Bubuh bahasa macam tu kasarnya. Taklifnya macam mana? Kita dah usaha kuat-kuat ni pun macam mana? Mengakulah intiraf, ilahi lastul firdausi ahla. Tuhan, kau bukanlah layak untuk aku nak minta syurga firdaus ni. Padahal amal gila tu. Nabi-nabi pun gunakan perkataan yang seumpama macam tu. Dari segi bahasanya nak menunjukkan dia tak layak benda tu. Tapi wala aku ala nari jahim. Bila orang tak faham tu, tu yang jadi geng-geng Wahabi macam Batu Bari, macam Dr. Mazhar, nak sebut nama lah. Di bangkangnya ilahi tu, ilahi lastul firdaus tu. Di bangkangnya selawat syifa, pasal tak faham masalah majazi ni. Dia tak faham majazi tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad ni siapa? Tibbil qulubi wa dawaiha. Siapa Nabi Muhammad? Tibbil qulub. Apa tibbil qulub? Penawar hati. Wadawa, dia penyembuh hati. Siapa penyembuh? Itu sebutkan Nabi Muhammad boleh tak? Jawab. Tuan-tuan jawab. Saya dah ajar ni. Lalu boleh tak jawab? Majas apa tu? Majas akli. Boleh, tak ada masalah. Syirik tak selawat tu? Siapa kata syirik apa? Bangang. Tak faham bahasa, tak faham bahasa Arab. Walaupun kadang-kadang dia cakap tu Arab, walaupun ustaz Arab bodoh. Dalam Arab tak apa cerdik, akidah pun salah. Cakap macam tu tak salah. Kalau dia kata macam tu syirik, habis syirik semua. Tuan-tuan tanam pokok, buat apa tu? Buah baja, siap, syirik siap. Hujan turun sejuk sikit, syirik siap. Pasal yang syirik itu bukan masalah cakap tu, tak akidah tu. Kita sebut Nabi Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan. Apa sampai habis lah. Dia yang menyihatkan tulang badan, yang menyihat atas nama dia sabab. Lalu kot dia. Dia ajar kita makan macam mana sihat, macam mana nak minum macam mana. Dia ajar kita macam mana nak dapat hidayat. Dia ajar kita hidayat. Dia ialah penawar hati, macam mana nak bagi sejuk hati, macam mana bagi makrifah Allah Ta'ala. Dia yang ajar. Lalu kot dia. Buahlah bahasa tu kat dia. Mahdi bina Jambatan Pulau Pinang, simen tak nak hancur, bubuh bahasa ke Mahdi, tak syirik pun. Bagi Nabi Muhammad penyembuh hati, tak ada masalah, bukan syirik buat akidah tu. Yang tu yang bila kita faham ni tuan, dengar ni. Faham ni, kita nampaklah keliling kita siapa Ustaz Bengong. Batu Bari bodoh, Dr. Mazhar bodoh, ada siapa lagi tu? Ali Sobri. Bukan. Kasih Ahmad tu memang bangang gila. Tu siapa kata tak bangang, memang bangang gila. Bodoh nak mampu. Lama isu basi dah pun, lama tu tahun 80-an dulu. Bangkit balik. Jadi nak sebut tu, kita bila faham bab ni, kita nampak siapa dia orang ni. Khususnya kalau saya sebut ni tak Arab ni, macam akli. Dia tak faham tak macam akli. Satu kalau ada orang persoalan itu, tentang tanya sampel je. Siapa buat Jambatan Pulau Pinang? Dia tak boleh jawab tu, bodoh, maklumat tak ada satu. Dia jawab, Dr. Mahdi, syirik. Allah buat Jambatan Pulau Pinang. Patutnya jawab itu, baru tak syirik. Macam tu kah? Tak. Dinisbahkan usaha ikhtiar. Tak beri bekas, lalu dia. Jadi boleh ke bahasa kat dia? Majas akli. Itu saya nak ajar bahasa tu. Pasal penyelesaian akidah banyak. Dan isu semasa boleh selesai. Tak payah tanya orang, kita boleh selesai isu tu. Kita boleh selesaikan dengan ada akidah kita dan pengetahuan kita ada tu. Tak payah tanya ustaz, dan kita boleh maintain ustaz. Ustaz tu bodoh, aku ngaji lah. Tak betul ustaz tu. Ustaz tu tak syarah betul. Aku yang bodoh-bodoh ni pun dengar, aku pun tak faham macam akli tu betul-betul. Aku tak ngaji Arab, tapi aku dengar syarah duk lalu ustaz tu baca, ustaz pun kelah hulu je pun. Aku faham tu. Ustaz ni bodoh. Salah akidah. Dia syarah tak betul.
Dia duk kata orang salah akidah, dia yang salah. Dia bodoh, dia jahil, dia tak faham apa sepatutnya disyarahkan. Sikit isu-isu tu. Dah sebut nama orang-orang besar macam tu kan, orang popular macam tu. Kita tak popular. Tak masuk TV, tak masuk surat khabar. Tak popular pun, yang penting akidah betul. Okey. Macam mana pun kita nak tangguh situ. Soal masih isu-isu tu lah. Mana ada konflik apa tak sempurna lagi tu. Ada soal. Kerana dan sebab. Oh, kerana tu. Kerana Allah Ta'ala tu. Oh, itu bahasa kerana Allah Ta'ala tu kaedah bahasa untuk menunjukkan kosot kita. Kenapa? Tu kerana tu. Nisbah Allah, dia tak berkerana-kerana. Kat kita buat kerana dia tu untuk menunjukkan kerana apa yang motivate kita untuk buat. Sembahyang macam apa? Kerana Allah. Boleh duduk tahan sampai pukul 8 ni, kenapa? Kerana Allah. Kerana nak faham ilmu. Itu istilah kerana. Kerana tu nak sebagai motivate. Kenapa? Kenapa tu? Kerana Allah. Yang tu kot, kalau nisbah ibadat kita sebut macam tu. Soalan situ tak? Sebab ni Sebab saya tak luka sebab saya boleh elak. yo. Kerana aku pandai. Sebab aku tak luka. Boleh elak. Saya tu pun tak. Sedangkan menyatakan syirik. Kalau ni kerana Allah Ta'ala. Ya. Yang manusia tu bagi sebab. Boleh elak. Itulah kalau dengan apa kita baca tu di atas soalan kerana dan sebab tu, itulah dipanggil usaha ikhtiar. Ni, kita nampak tu, aku pun elak. Aku elak, tak melanggar. Aku elak, tak melanggar. Lalu kan di atas aku elak tu, Allah lagi, tak melanggar. Tapi sebut aku elak, tak adalah syirik. Yang syirik mana? Dia sebut tu, akidah tu. Sikit kalau kata, yang kalau atas isu syirik tu kadang-kadang jadi masalah kan. Tu yang kata, sebut, tak masalah. Maksudnya sebut macam mana orang Cina sebut, Ramasami sebut, Ancong sebut, kita pun sebut gitu. Nanti yang saya sebut macam tu dipanggil majaz akli. Sebut, kita pun sebut. Yang membezakan kita tahu mana? Tak akidah. Kita boleh rasakan bahawasanya semua tu lalu kot kita kan. Pembuat sebenarnya Allah. Tu selesai. Yang tak selesai macam mana? Duk pegang macam Ancong dan Ramasami. Ancong Ramasami mana ngaji akidah? Begitu juga lah orang-orang yang tak ngaji akidah. Sama dengan macam dengan Ramasami. Satu kita kena mengaji. Jadi orang Islam sekalipun bila dia tak ngaji akidah, dia tak pernah belajar macam kita belajar ni. Dia tak relate yang kata lalu tu. Bila kata kalau ngelak ke sebab dan sebagainya tu, dia kata nasib baik ada aku. Kalau tak ada aku, tambah dia guna ayat tu. Kalau aku tak ada dalam tu, aku tak elak, aku tak pusing steering, hancur lah. Dia cakap macam tu, dia iktikad macam tu, dia berasa ke dia. Tu dia kena syarah lain tu kalau ikut tu. Nampak tu. Kalau kita faham akidah, memang kita cakap itu. Hati kita macam mana? Sentiasa muraqabah dengan Allah Ta'ala. Lalu buat kita. Allah yang gerakkan tangan kita untuk pula steering, elak. Tak kena. Jadi nisbah tangan, kita elak, kita pusing. Lalu kot tangan. Tak beri bekas. Pembuat semua Allah. Tu kita ngaji tu. Tu kena ngaji tu. Jadi nisbah kata, adakah cakap tu salah? Cakap tak salah. Maksudnya nisbah cakap macam tu tak ada masalah. Tu yang sebut tibil kuluk apa ni. Cakap tak ada masalah tu. Bahasa tak salah. Bahasa tu dipanggil majaz akli. Tak ada masalah bab bahasa tu. Cuma jangan diiktikad. Satu kalau kata cakap tu pun dah salah, habis ya. Semua orang kafir dengan cakap apa-apa saja. Macam tu kot. Ada lain kita. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.